Assalamualaikum semua yang menonton. Waalaikumsalam Abang Makno. Ustaz apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Terima kasih yang join. InsyaAllah boleh share dulu di Facebook masing-masing, yang sedang menonton. Harap semuanya sihat insyaAllah. Abang Makno, Mama Khairul Azhan, Puan Latifah, semua mudah-mudahan sihat walafiat insya-Allah. Kita akan mulakan sekejap lagi insya-Allah. Kita bagi masa sikit sahabat-sahabat kita join dulu. Nanti kita sama-sama mulakan insya-Allah pengajian kita tengah hari ini. Jadi sebelum tu boleh komen dulu tak kalau tak dengar suara saya, ataupun macam mana keadaan di tempat masing-masing, jelas ke tak jelas ke suara kita punya video kita. Boleh tulis di luaran komen dulu supaya saya dapat tahu apa tu clear ataupun tidak suara dan juga video kita. Macam mana di tempat masing-masing? Semua okey ke? Sihat walafiat? Macam mana semua? Ahli keluarga sihat walafiat ke? Mudah-mudahan semua sihat belaka insya-Allah. Okey, tunggu sekejap ya. Kita bagi sahabat-sahabat kita masuk dulu. Ampang audio, video clear Ustaz, Alhamdulillah. Okey. Yang lain pun harap sama insya-Allah clear juga. Boleh share dulu di ruangan komen, boleh share dulu di Facebook masing-masing kita punya video ni, supaya pahala tu insya-Allah dapat berterusan walaupun kita dah meninggal dunia nanti insya-Allah kan. Boleh share lah sebanyak-banyaknya supaya kita bermanfaat. Tak banyak manfaat, sikit manfaat insya-Allah kita dapat. Sekurang-kurangnya kita duduk dalam dunia ni, kita nak akan pahala kan. Mudah-mudahan pahala yang Allah bagi itu berterusan, dan mudah-mudahan boleh membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemah dah, orang Kelantan kata masya-Allah. Kemah dah. Baik insya-Allah. Kita nak mula dah. Kemah dah. Orang Kelantan kata kemah dah tu kita kena mula lah. Subhanallah. Kemahdah, orang Kelantan kata kemahdah. Okey. Okey, kita mulalah insya-Allah.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya pada tengah hari yang penuh barakah ini dapat kita berjumpa lagi di alam maya ataupun di ruangan Facebook Surau An-Nur di Astro ini untuk menyambung kita punya pengajian. Dan saya ingat kita bawa tajuk yang baru untuk kuliah online kita ini, iaitu yang tertera di tajuk kita lah, di caption kita di atas tu. Sebab apa kita duduk di dalam ruangan yang banyak kita boleh dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, dapat banyak ruangan ilmu-ilmu yang bermanfaat kita boleh dapat. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan, sahabat-sahabat kita yang masuk insya-Allah boleh share dulu, like, komen, dan mungkin boleh tambah ataupun tulis poin-poin yang kita sebutkan dalam kita punya perkongsian kuliah pada tengah hari ini insya-Allah. Cuma hari ini insya-Allah kita bawa satu tajuk yang ada dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, iaitu hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 itu tariqun najah ataupun jalan-jalan yang selamat, ataupun kita panggil sebagai jalan yang selamat. Sebab dalam hadis ini menyebutkan bahawa Nabi menceritakan kepada Muaz bin Jabal tentang satu jalan yang macam mana nak menyelamatkan diri kita daripada api neraka Allah, dan bagaimana untuk selamatkan diri kita ataupun bagaimana untuk nak masukkan diri kita ini ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita bacakan hadis yang ke-29 dalam hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis at-tasi' wal-'ishrun an Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnah wa sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli min jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi thumma qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala thakilatka ummuk wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan sahih. Baik. Dalam hadis yang ke-29, hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini diriwayatkan daripada an Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Muaz ibn Jabal, kita tahu dia seorang sahabat yang awal-awal masuk juga ke dalam Islam. Dia juga tergolong dalam golongan as-sabiqun al-awwalun,
orang yang awal masuk ke dalam Islam. Muaz bin Jabal ialah orang yang awal juga berbai'ah dengan Nabi SAW, salah seorang yang berada di dalam perjanjian Aqabah. Muaz bin Jabal ini ialah orang Ansar, dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Sebab itu bila mana zaman Rasulullah SAW, Muaz bin Jabal mengatakan bahawa Muaz bin Jabal ini ialah seorang yang faqih dalam bab halal dan haram. Mana orang yang alim, orang yang mahir dalam bab halal dan haram. Pernah nak dihantar Nabi SAW, ini Muaz bin Jabal, Nabi nak hantar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman untuk nak mengajarkan orang tentang ilmu. Maka Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal, dia kata, ya Muaz, wahai Muaz, kamu ajarkan kepada mereka, sekiranya mereka tidak tahu ataupun mereka tanya kamu soalan, apa yang kamu akan rujuk? Kata Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, aku akan rujuk Al-Quran. Mana yang paling utama sekali, aku akan rujuk Al-Quran. Muaz kata, aku akan rujuk Al-Quran. Sumber, ini masadir ataupun sumber utama yang ada, yang masa itu Muaz bin Jabal yang nak bagi faham kepada kita bahawa Nabi tanya kepada Muaz kenapa, nak bagi tahu sumber utama rujukan kita ialah Al-Quran. Kata Rasulullah, wahai Muaz, sekiranya jawapan itu tidak ada dalam Al-Quran, maka kata Muaz bin Jabal, aku akan cari di dalam hadis ataupun di dalam sunnah Rasul. Mana aku akan cari dalam sunnah engkau, wahai Rasulullah. Maknanya apa saja yang kau buat, apa saja yang kau cakap, apa saja yang kau perakui, maka aku akan rujuk pada sunnah engkau, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kalau tidak ada dalam hadis juga ataupun tidak ada dalam sunnahku, bagaimana? Maka kata Muaz bin Jabal, aku akan menggunakan ijtihad aku. Mana aku akan gunakan aku punya kesungguhan akal aku ni untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Maka di sinilah timbulnya ijtihad para ulama untuk mengeluarkan sesuatu hukum ataupun fatwa. Tapi yang pertama sekali mesti rujuk kepada dua ini, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasul SAW. Itu jelas di dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi berkhutbah di Hujjatul Wada'. Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Nabi, aku tinggalkan kamu dua perkara. Jelas kata Nabi di sini, lan tadillu, tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang kepada dua ini, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasul SAW. Jadi Muaz berkata begitu kepada Nabi SAW. Nabi merasa lega ataupun Nabi merasa tenang. Kerana apa? Kerana itulah sumber rujukan utama kita. Ini Muaz bin Jabal ketika zaman Nabi SAW. Pernah juga di zaman Umar Al-Khattab, mana ketika Rasulullah telah pun wafat, Abu Bakar telah pun wafat, maka Umar Al-Khattab di zaman Umar sendiri, ketika mana Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika itu dilantik menjadi pemimpin ataupun menjadi panglima perang ketika itu, dan akhirnya dia terkena ta'un. Zaman Rasulullah atau zaman sahabat sendiri pun ta'un ni dah ada. Ta'un ni kira macam kita punya kes sekarang ni lah, kan, wabak ni, virus ni, sebab dia dah dikategorikan sebagai ta'un. Ta'un ni dikira sebagai yang penyakit yang tersebar di satu tempat yang boleh menyebabkan kematian yang ramai, maka itu juga dipanggil sebagai ta'un. Jadi zaman Abu Umar Al-Khattab sendiri pun telah berlaku wabak begini, ta'un yang berlaku di zaman Umar Al-Khattab, sehingga Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal dunia, syahid. Syahid ni maksudnya syahid kecil lah, sebab dia terkena wabak. Abu Ubaidah Al-Jarrah mati ataupun meninggal dunia terkena wabak, dan akhirnya digantikan kepada Muaz bin Jabal. Muaz yang menggantikan Abu Ubaidah Al-Jarrah menjadi pemimpin ketika itu, panglima, ketua. Dan akhirnya Muaz bin Jabal juga terkena ta'un, akhirnya meninggal dunia di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Muaz bin Jabal, ketika wafat saja Muaz bin Jabal, maka naiklah Amru Al-As menjadi pengganti kepada Muaz bin Jabal. Menunjukkan bahawa apa? Menunjukkan bahawa bukan zaman ini sahaja berlakunya wabak, tetapi zaman sahabat telah pun berlaku wabak yang sangat bahaya, iaitu boleh mengancam nyawa dan juga boleh menyebabkan kematian yang ramai. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW sendiri juga ada yang mati disebabkan ta'un ataupun wabak tersebut. Jadi inilah Muaz yang meriwayatkan hadis ini, iaitu seorang sahabat Nabi SAW yang awal-awal masuk ke dalam Islam. Dan semua sahabat-sahabat Nabi ini dia telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat ke-100, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar
walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ini orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam daripada kalangan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin yang asal Mekah, Ansar yang asal Madinah. Ni Muaz bin Jabal, dia Ansar, dia berasal daripada Madinah. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka dan mereka juga redha pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sahabat Nabi bernama Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Kata Muaz bin Jabal, qultu, kata dia, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Dia kata, ya Rasulullah, tolong khabarkan padaku ataupun bagi tahu aku, ya Rasulullah, apa dia amalan yang boleh membawakan aku masuk ke dalam syurga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjauhkan aku daripada api neraka. Tuan-tuan, sebenarnya satu soalan ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tanya? Muaz bin Jabal tanya. Dia tanya, ya Rasulullah, bagi tahu aku satu amalan yang mana amalan aku ni boleh bawa masukkan aku ke dalam syurga Allah. Baik, di sini kita faham bahawa bila mana kita nak masuk ke dalam syurga Allah, pastinya kena melakukan amalan dulu. Kadang ada orang tanya, dia kata, Ustaz, bukan kita masuk dengan rahmat Allah? Betul, kita masuk dengan rahmat Allah. Tapi bagaimana kita nak dapat rahmat Allah sekiranya kita tidak menjalankan amalan ataupun mengerjakan sesuatu amalan, sama ada amalan itu amalan baik ataupun amalan buruk. Sebab ini termaktub di dalam Al-Quran, dalam surah An-Najm ayat yang ke-31, kata Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah itulah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang melakukan kejahatan dengan apa yang dikerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan membalas orang-orang yang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang dia telah lakukan. Bermaksud di sini ayat ini menunjukkan bahawa siapa yang buat amal jahat, maka Allah balas dia dengan amal jahat. Siapa yang buat amal baik, maka Allah balas dia dengan kebaikan. Siapa yang tak buat amal, maka tak adalah Allah nak balas. Jadi macam mana boleh turunnya rahmat Allah? Dengan sebab amalan kebaikan tu. Dengan sebab amalan kebaikan yang kita buat, Allah turunkan rahmat pada kita yang melakukan amal kebaikan. Juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, bukan bermaksud Nabi nak bagi tahu bahawa kita masuk dalam syurga Allah dengan rahmat Allah, tapi bukan bermaksudnya kita tak perlu buat amal. Sebab Nabi sebutkan, lan yudkhila ahadun al-jannah bi'amali. Tidak sekali-kali dimasukkan seseorang daripada kamu ini ke dalam syurga dengan amal mereka. Tidak sekali-kali kamu dimasuk dalam syurga dengan amal mereka. Nabi sebut, la yudkhila ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidak akan masuk sekali-kali dalam syurga dengan amalan kamu. Tak. Sebab Nabi sebutkan di sini, bukan maksudnya tak perlu buat amal. Nabi masukkan di sini, apa dia? Dia kata, qalu, sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, engkau pun masuk bukan dengan sebab engkau buat amal. Kata Nabi, la wala ana. Aku pun sama. Aku pun tidak masuk ke dalam syurga dengan sebab amalan yang aku buat. Tapi kata Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatihi. Melainkan, kata Nabi SAW, jika Allah meliputikan rahmatnya kepada aku. Menunjukkan bahawa hadis ini, Nabi nak bagi tahu bahawa pada kita bahawa orang yang masuk ke dalam syurga Allah bukan dengan amalan, tetapi dia masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, tetapi dengan amalan yang dia buat. Kena faham situ baik. Kan? Kadang ada orang cakap, kita masuk syurga bukan dengan sebab amalan, Ustaz. Kita masuk syurga dengan rahmat. Memang dengan rahmat, tetapi macam mana nak turunnya rahmat? Macam mana turunnya rahmat Allah itu kalau kita tak buat apa-apa? Macam mana turunnya rahmat Allah itu kalau kita melakukan amal maksiat? Turun rahmat Allah dengan sebab kita berusaha nak mengerjakan amal-amal yang soleh. Sebab itu kalau tengok kat sini, kata Al-Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya An-Nasahih Ad-Diniyah, kata dia, dengan apa yang hadis Nabi sebutkan tadi, sebab sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun kau ya Rasulullah, kau masuk dengan sebab bukan kerana amalan kau,
Kau masuk dengan rahmat Allah. Ya, kata Nabi SAW, aku masuk bukan sebab dengan amalan aku, tapi aku masuk dengan sebab rahmat Allah turun. Tapi kata Al-Imamul Haddad rahimahullah ta'ala, lihat, walaupun Nabi masuk dengan rahmat Allah, berapa banyak Nabi buat amalan-amalan yang soleh Nabi bila mana Nabi duduk di rumah. Bagaimana solat sunat Nabi, bagaimana puasa sunat Nabi, bagaimana kebaikan Nabi kepada masyarakat. Lihat yang itu. Sebab itu kata Al-Imamul Haddad rahimahullah ta'ala, walaupun masuk dengan rahmat Allah, Nabi ni tentu-tentu dapat rahmat dah. Tapi Nabi nak ajar kita apa? Cara nak dapat rahmat, kena melakukan sesuatu amalan yang baik, baru dapat ibadah. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Nabi semayang sampai bengkak kaki, sampai Aisyah tanya Rasulullah, bukankah kau telah diampunkan dosa oleh Allah? Mengapa sampai bengkak-bengkak kaki semayang ni Rasulullah? Salat ni ya Rasulullah. Kata Nabi, afala akunu abdan syakura? Salahkah aku nak menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Nabi nak ajar kita. Nabi nak ajar kita apa? Nabi nak ajar kita bahawa kita masuk ke dalam syurga Allah dengan rahmat Allah. Kena faham yang itu baik. Kita masuk syurga, semua yang masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Sebab Nabi sendiri masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi dengan rahmat Allah itu macam mana nak dapat? Dengan cara kita beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Maka Muaz tanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin, bagi tahu aku amalan yudkhilunil jannah, yang boleh masukkan aku ke dalam syurga, wa yuba'iduni minan nar, dan boleh menjauhkan aku daripada neraka, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qala laqad sa'alta an azim. Kata Rasulullah, engkau wahai Muaz telah tanya satu soalan yang besar. Sa'alta an azim, maknanya engkau telah tanya satu soalan yang sangat besar. Makna sangat besar ni, satu benda yang ditafsirkan oleh para ulama, satu benda yang kalau sebut besar ini, benda tu mendapat ganjaran yang besar, luar biasa. Dan ulama membahaskan bahawa yang besar ini ialah satu benda yang susah nak dibuat. Susah nak. Kita baca hadis ni, insya-Allah kita akan dapat tariqun najah, mana kita dapat jalan yang selamat. Siapa buat, insya-Allah di jalan yang selamat. Kalau tak buat, kena cuba cari jalan yang selamat. Okey, cuma Nabi nak sebutkan di sini apa beberapa amalan yang kita boleh faham di sini. Maka kata Nabi, laqad sa'alta an azim. Kata Nabi, engkau telah tanya satu soalan yang sangat besar. Tapi kata Nabi, wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Tapi kata Nabi, sesungguhnya Allah mudahkan. Maknanya wa innahu layasirun, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, dia menjadi mudah ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi. Jalan ini ataupun yang kau tanya ini, kalau kau buat, dia menjadi mudah kepada siapa-siapa yang Allah mudahkan untuknya. Maksud dia gitu. Okey, maknanya walaupun satu benda dimaksud azim, besar, susah nak dibuat, tapi kata Nabi, dia menjadi mudah. Wa innahu layasirun man ala man yassarahu Allah alaihi. Dia menjadi mudah bila mana Allah memudahkan dia. Nanti kita tengoklah macam mana Allah memudahkan seseorang itu, dengan sebab niat kita ke, ataupun orang ni cuba tapi tak dapat ke? Tak. Maksudnya kita nak sebutkan bila mana kita berusaha betul-betul, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Allah tak akan sia-siakan hamba dia kalau hamba dia betul-betul dia nak, tapi dia tinggalkan begitu. Tak. Siapa-siapa yang betul-betul nak, Allah akan bagi. Kita ni sebenarnya nak apa? Maka sungguh-sungguh minta pada Allah. Kadang-kadang kita doa pada Allah pun kita main kalau-kalau dengan Allah. Ya Allah, kalau engkau nak bagi aku ni, bagilah. Itu pun kita tak bersungguh. Nak minta pada Allah sungguh-sungguh. Bila Allah tengok kesungguhan kita, Allah akan bagi, insya-Allah. Kan? Begitu juga dengan amalan. Kenapa jadi berat kita ni nak bangun qiyamul lail? Kenapa jadi berat kita ni nak puasa sunat? Kenapa jadi berat kita ni nak buat amal-amalan, nak pergi masjid, nak pergi belajar? Kenapa jadi berat? Kerana kesungguhan tak ada. Jadi Allah akan menyusahkan dia untuk membuat satu perkara yang baik itu. Tapi kalau orang ni niat dia sungguh-sungguh, ya aku mesti azam nak melakukan kebaikan, azam sungguh. Tapi tak jadi juga. Itu mungkin jalan dia mungkin susah sikit. Tapi bagi orang yang kadang Allah mudahkan bagi dia, maka apa saja yang dia buat tu dia akan mudah untuk dia. Kadang perasan tak, kita ni kadang-kadang nak buat maksiat, Allah susahkan kita untuk buat maksiat. Allah susahkan benda tu. Kenapa? Baru nak keluar pergi maksiat, hujan pula. Kenapa jadi begitu? Kita tak pernah fikir ke macam tu? Kadang-kadang kita kena gunakan fikiran kita untuk kita memikirkan itu sebenarnya adalah pertolongan Allah.
itu sebenarnya adalah perlindungan daripada Allah supaya kita tidak melakukan dosa dan maksiat. Tapi bila kita nak buat kebaikan, kita tak ada keazaman seperti macam mana kita nak buat maksiat ni. Ya Allah, kan? Bayangkan macam mana keadaan kita ni dengan Allah. Allah ni bagi kita ni sebenarnya nak masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Maka dia menjadi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuknya. Kerana kata Nabi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Maka hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ini memang satu benda yang kita lihat tak boleh kita membuatnya kerana tidak ada pengampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Tapi kalau dia belum matilah, kalau dia dah matilah, kalau dia belum mati, maka ada harapan lagi untuk dia bertaubat kepada Allah. Maksud yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiada pengampunan bagi orang-orang yang mensyirikkan Allah itu ialah bagi orang yang dah mati, orang yang meninggal dunia. Maksudnya dia meninggal dunia dalam keadaan dia mensyirikkan Allah, maka tak ada pengampunan untuk dia. Tapi bagi orang yang hidup, dulunya dia mensyirikkan Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, ada ruang dan ada jalan untuk dia. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surah Al-Furqan ayat 67, 68, 69 ataupun 68, 69, 70. Begitulah lebih kurang ayat dia. Jadi nak sebutkan bahawa ada tak peluang untuk kita nak balik-balik pada jalan Allah sesiapa yang mensyirikkan Allah? Ada. Illa man taba wa amila amalan salihan, kata Allah. Melainkan orang-orang yang bertaubat kepada Allah kemudian dia beramal dengan amalan yang saleh. Maka ini adalah satu jalan untuk dia untuk balik-balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Maka kamu kalau nak selamat daripada neraka, nak masuk ke dalam syurga, maka kamu kena sembah Allah dan jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi last kali ayat 110 kan. Apa Allah sebut? Apa? Yarju liqa Allah. Apa ayat dia lupa dah awal dia. Siapa-siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah kan. Apa? Lupa ayat awal dia tu. Siapa boleh? Ayat awal dia macam mana? Lupa dah. Siapa-siapa yang nak yarjuna liqa rabbih. Allahumma salli. Lupa. Itulah Allah bagi kita kan. Kita manusia ni kadang-kadang kalau kita nak ingat, dia tak ingat. Time kita lupa, time kita tak nak benda tu, dia datang pula. Apa tu? Okeylah, itu saja 110 surah Al-Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa-siapa yang mengharapkan perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Itu maksud daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-110, ayat yang akhir sekali, bawah sekali. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wa tuqimus salah, kemudian dirikan salat. Dirikan salat, wa tuqimus salah. Kemudian kata Nabi, wa tu'tiz zakah, kemudian tunaikan zakat, bayar zakat. Wa tasumu Ramadan, kemudian berpuasa dalam bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, kemudian buat haji di Baitullah ataupun buat haji di Al-Kaabah. Jadi ini adalah rukun Islam, basic. Yang Nabi sebutkan di sini pada awalnya apa dia? Pada awalnya ialah Nabi nak sebutkan kepada kita bahawa jaga 5 rukun Islam ini dulu. Ini dia punya basic, asas dia. Siapa yang tak jaga 5 basic ni, jalan dia memang torang terbalik. Lepas daripada ni baru Nabi sebut tentang yang sunat-sunat. Tapi yang awal ni Nabi kata, laqad sa'alta an azim, kamu telah tanya satu soalan yang sangat besar, sangat agung, yang orang susah nak buat untuk masukkan dia ke dalam syurga Allah dan untuk menghindarkan dirinya daripada neraka Allah. Yang pertama sekali Nabi kata, ni jaga 5 rukun Islam ni.
Orang pun kata, Alhamdulillah Ustaz, saya jaga dah semua ni. Baik, jaga di sini maksudnya jangan membuatkan perkara ini menjadi batal habis. Contoh yang pertama saya sebut sini kalau kita katakan kita tidak mensyirikkan Allah. Tengok, yang dalam rukun Islam yang pertamanya adalah syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kan yang disebutkan dalam hadis Nabi itu adalah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Makna syahadah kita jangan syirikkan pada Allah. Maka kita lihat dalam kehidupan kita, adakah kita tidak melakukan sesuatu amalan ataupun adakah kita telah melakukan sesuatu amalan yang boleh membatalkan syahadah kita. Kena tengok, kadang-kadang orang tak perasan. Kadang-kadang orang tak perasan. Bila mana sesuatu berlaku pada dia, kita katakan hujan contohnya. Hujan turun, kita pergi marah hujan. Celaka punya hujan, aku baru nak keluar. Contoh begitu. Sebab itu bila mana kita sebut begitu, kadang-kadang dia telah menjadikan kita batal kita punya syahadah. Batal syahadah kita sebab yang turunkan hujan itu ialah Allah, bukan orang lain. Kadang-kadang ni berlakunya taun, berlakunya wabak yang sebegini besar, virus di seluruh dunia, dia kata celaka punya virus ni, kita tak boleh nak kerja bagi. Sedangkan yang bagi virus itu juga adalah Allah. Sebab tu kalau dalam kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandi dalam kitabnya Anak Kunci Syurga, kata dia yang menjadikan sakit itu ialah Allah, yang menjadikan sihat itu ialah Allah, yang memberikan kaya itu ialah Allah, yang memberikan miskin itu, dan semua ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang perkataan kita punya perlakuan kita itu menyebabkan kita telah kufur dan menyebabkan bahawa terbatalnya iman kita. Walaupun kita kata, oh saya Islam, memang Islam, tapi cuba cek dalam kehidupan kita, ada tak kita membatalkan syahadah kita tanpa kita sedari. Satu. Yang keduanya, wa tuqimus salah, yang Nabi sebutkan di sini, hendaklah kamu juga mendirikan salat. Baik, solat kita dirikan dengan sempurna ataupun tidak? Adakah kita jaga rukun-rukun? Adakah kita jaga syarat-syarat sah dia? Adakah kita menunaikan solat di awal waktunya ataupun di akhir waktunya? Ini semua memainkan peranan dalam bab wa tuqimus salah. Kalau betul lah kita kata kita jaga, maka kita jaga dia punya rukun, kita punya syarat sah dia, dan kita jaga dia punya waktu solatnya. Sebab itu kalau kita katakan yang ini kita dapat buat, baru dia punya jalan tu cantik nak pergi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tu'tiz zakah, kemudian dia bayar zakat. Betul ke kita dah bayar zakat? Orang kata, betul Ustaz, saya dah bayar zakat dah, fitrah dulu Ramadan. Itu zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta, kita yang ada harta, maka wajib kita keluarkan harta kita untuk bayar zakat. Zakat harta, simpanan kita, zakat pendapatan kita, zakat perniagaan kita, zakat kita punya simpanan kita. Itu semua kena keluarkan zakat. Kadang ada orang buat tak tahu je dengan zakat harta. Buat apa aku keluar zakat, biar aku simpan aku punya. Sedangkan bila mana kita keluarkan zakat, itu adalah penyucian harta. Kita tak sedar tu, sebenarnya itu simpanan kita. Yang kita punya pegang tu bukan kita punya, tu belum tentu lagi. Tantang habis, harta yang kita pegang tu habis, tak tahu ke mana. Tapi yang kita bayar zakat, itu semua adalah yang kita punya. Kalau betul lah kita jaga wa tu'tiz zakah, kita tunaikan zakat, kita bayar zakat, maka cek zakat kita betul ke kita ni adalah orang yang tidak layak untuk membayar zakat harta. Kemudian watasumu Ramadan, kemudian kamu berpuasa dalam bulan Ramadan. Kita baru lepas Ramadan, alhamdulillah Allah berikan keizinan sekali lagi tahun ini untuk kita lalu bulan Ramadan. Jadi cek balik Ramadan kita, adakah Ramadan kita ini adalah Ramadan yang umum, awam, orang awam? Adakah Ramadan kita ini adalah Ramadan yang khusus, ataupun Ramadan kita adalah Ramadan yang khususul khusus, ataupun Ramadan khusus pada yang khusus? Ini Imam Al-Ghazali punya pandangan dia mengenai tentang peringkat-peringkat puasa ni. Adakah puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga saja ke? Ataupun puasa kita ni menahan lapar dan dahaga dan juga kita punya amalan perbuatan kita? Ataupun amalan kita, ataupun puasa kita ini kita beramal dengan amal, kita tahan nafsu kita, makan dan minum kita, hati kita juga kita tahan supaya tidak timbul perasaan-perasaan mazmumah. Itu antara puasa yang tip-top. Jadi cek balik betul ke puasa kita ni puasa yang betul. Sebab Nabi sebut kam min saim, berapa ramai orang-orang yang berpuasa tetapi mereka penat hanya menahan lapar dan dahaga, tak dapat apa, kosong. Jadi jaga betul-betul baik-baik. Dan yang kelimanya wa tahujjul bait, dan betul ke kita ini adalah orang yang tidak layak untuk menunaikan haji. Cek balik. Betul Ustaz, saya dah cek dah nama saya 2160 contohnya kan. 2160 berapa tahun lagi? 100 tahun lagi. Tu bukan kira tahun tu, maknanya usaha kita daripada simpanan kita, duit kita, harta kita tu, betul ke kita ni adalah orang yang tak mampu
Mungkin kita mampu untuk pergi package yang lebih besar lagi daripada itu, sebab kita mungkin mampu, tapi kita tak pergi dengan sebab kita pergi tempat lain, atau mungkin sebab kita beli barang-barang yang tak berfaedah dulu. Jadi 5 rukun ini, walaupun Nabi sebut ini adalah rukun Islam, Nabi kata 5 rukun ini mesti jaga. Cek dulu 5-5 ni, adakah benda itu benda yang telah perfect, sempurna, ataupun telah terbatal. Cek balik. Kemudian baru Nabi sebutkan, summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Nak tak aku bagi tahu pada kamu, wahai Muaz, aku bagi tahu pada kamu, aku tunjukkan pada kamu pintu-pintu kebaikan. Yang ini baru perkara-perkara yang sunat. Yang nak buat perkara sunat ni, dia mesti 5 ni kena jaga dulu. Kadang ada orang ramai yang kadang buat sunat dulu, wajib tak buat. Berapa ramai orang yang pergi sedekah pada orang, pergi bantu orang yang susah, semayang, salat tidak. Berapa ramai orang yang pergi tolong orang yang susah, berapa ramai orang yang pergi macam-macam perkara kebaikan yang dia buat, tapi perkara yang wajib yang dia kena buat, dia tak buat. Maka bagaimana Allah nak hitung amalan dia? Tak hitung. Sebab perkara itu dihitung dengan sebab dia mesti buat 5 rukun ini dulu. Sebab rukun ini dipanggil asas. Dia punya apa, ruknun, dipanggil apa? Arkanul Islam ni dipanggil sebagai asas-asas Islam. Satu asas tercabut, maka yang lain juga tercabut. Habis, sunat-sunat semua habis amalan-amalan dia. Kan, ada orang yang kadang pergi sedekah tapi tak solat, tak hitung. Macam orang yang bukan Islam, dia pun sedekah juga pada orang. Tengok Cristiano Ronaldo contohnya. Kita cerita Cristiano Ronaldo berapa banyak dia bagi sedekah kepada orang yang susah di Palestin contohnya. Tapi dia tak dapat pahala tak? Dia tak dapat pahala pasal dia bukan Islam. Sebab dia tak bukan Islam, dia bukan orang yang solat, dia bukan musalli, dia bukan orang yang solat. Tapi kalau dia masuk Islam, mudah-mudahan dia dapat pahala lah, insya-Allah. Tapi bukanlah maksudnya Allah tu orang bukan Islam bagi sedekah dia tak dapat apa-apa. Tak, Allah ni maha baik, Allah ni maha pemurah. Allah bagi juga pada dia, mungkin Allah nak bagikan dia harta yang lebih banyak lagi daripada itu, Allah panjangkan umur dia, kesihatan walafiat ke, itu Allah punya kehendak. Ikut Allah lah Allah nak bagi apa. Tapi yang pastinya 5 rukun Islam ni kena buat dulu. Kemudian baru kata Nabi pada Muaz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair. Nak tak aku bagi tahu pada kamu satu jalan yang ataupun satu pintu-pintu kebaikan, ataupun aku tunjukkan kamu pintu-pintu kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah. Puasa itu ialah perisai. Junnah ni maknanya perisai. Dan junnah ini dia menggunakan ataupun perisai ini, dia bukan sahaja perisai di dunia, tetapi dia juga merupakan perisai di akhirat. Maksudnya as-saumu junnah, siapa yang berpuasa dia menjadi junnah di dalam dunia. Maksudnya dia menjadi perisai kepada diri dia dalam dunia daripada melakukan dosa dan maksiat. Itu kena faham baik. Banyak orang yang puasa, dia sukar untuk nak melakukan dosa dan maksiat. Sukar. Pasal apa sukar? Pasal dia telah berpuasa, dia telah menundukkan hawa nafsu dia tu. Maka orang yang berpuasa, dia nak bercakap banyak pun tak ada mood. Orang yang berpuasa, dia lebih banyak mendiamkan dirinya untuk tidak bagi tahu pada orang yang dia puasa. Ni puasa sunat lah. Puasa sunat. Puasa Ramadan tadi memang kena buat. Saya sebut tadi. Puasa Ramadan, wa tasumu Ramadan tadi kita dah sebut dah. Puasa Ramadan memang kena buat. Tapi saumu ataupun dipanggil sebagai puasa yang sunat, dia adalah suatu perisai pada kita. Orang yang berpuasa. Puasa Syawal contohnya kan. Sittatan min Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Ataupun Ayyamul Bid, kita baru lepas Ayyamul Bid. 3 hari. Hari-hari putih. Hari-hari putih ni 3 hari pada tiap-tiap bulan, 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan. Mana boleh buat lah 3, 14, 15, 13, 14, 15 Syawal, Muharram, Safar, buat boleh, tak ada masalah. Ataupun hari puasa Isnin dan Khamis, boleh, tak ada masalah. Jadi kita berpuasa tu sebenarnya adalah junnah, menjadi perisai pada kita melakukan dosa dan maksiat dalam dunia. Kita tak buat ataupun kita takkan boleh buat pasal dia adalah junnah. Kita akan tutup mulut kita daripada bercakap. Pasal apa? Pasal kita nak bercakap tu takut pahala puasa tu hilang. Ni kata hebat ni puasa ni. Dan dia juga menjadi junnah kepada kita di hari akhirat besok. Maksudnya apa? Perisai kepada kita untuk tidak masuk ke dalam neraka Allah, na'udzubillah min zalik. Maknanya kita sebutkan bahawa kita berlepas diri daripada neraka Allah disebabkan kita berbanyak berpuasa di dalam dunia, kerana dia menjadi satu junnah ataupun perisai daripada dunia kepada dunia dan juga kepada akhirat. Kemudian kata Nabi, wasadaqah. Yang keduanya adalah sedekah, kata Nabi. Yang pertama tadi saum, puasa. Yang keduanya Nabi nak bagi tahu pada Muaz, nak tak aku tunjukkan pada kamu pintu-pintu kebaikan? Kata Nabi SAW, puasa. Sebab puasa itu adalah perisai. Dan yang keduanya kata Nabi, sedekah.
Kenapa? Kena as-sadaqah, kata Nabi, tutfi'ul khati'ah, kerana dia boleh memadamkan segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kama yutfi'ul ma'un nar, nara. Kama yutfi'un na'u an-nara. Kerana orang yang bersedekah itu dia boleh memadamkan kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia, sebagaimana api memadamkan an-nara, iaitu air yang memadamkan api. Kama yutfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air boleh memadamkan api, macam itulah orang yang sedekah kemudian dosa-dosanya semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata ulama, dosa-dosa ni dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa kecil. Dosa besar ni tidak ada jalan lain untuk kita nak hapuskan dia melainkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kita sebut sedekah, itu satu benda yang sunat. Jadi kita nak buat 5 tadi rukun Islam dah buat, kemudian kita buat pula puasa sunat, kemudian kita buat pula sedekah. Sedekah ni kita punya kehendak nak tolong orang, susah ke senang ke, bagi pada orang sedekah. So bila kita sedekah ini, kita akan dapat memadamkan segala dosa-dosa kita yang lalu, insya-Allah. Dan kata Nabi, wa salatul rajul min jawfil lail, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat seorang laki-laki di tengah-tengah malam. Solat seorang laki-laki di tengah-tengah malam. Kemudian kata Nabi, kemudian summa tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran dalam surah As-Sajadah, dalam surah As-Sajadah ayat yang ke-16 dan ke-17, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bacakan ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajadah. Nabi bacakan ayat ini setelah Nabi katakan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, nak tak aku tunjukkan pada kamu satu pintu-pintu kebaikan yang mana kamu buat ini adalah pintu kebaikan. Yang pertama, kata Nabi, hendaklah kamu puasa, kerana puasa itu adalah junnah, puasa itu adalah perisai. Kemudian hendaklah kamu sedekah, kerana sedekah itu boleh memadamkan seluruh pahala dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Dan kata Nabi, hendaklah kamu bangun untuk solat malam, dan Nabi bacakan ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum, kata al-Imam Al-Mahalli rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya Al-Jalalain, tartafa, maknanya bangun. Tatajafa junubuhum, dia bangun. Ni junub mana belakang kita ni, pinggul ni, kita punya sisi kanan. Sebab tu disunatkan untuk kita tidur mengiring. Kan sunnah Nabi kan tidur mengiring. Sunnah Nabi tidur mengiring sebelah kanan kita, mengiring sebelah kanan. Sebab tu Allah sebut tatajafa junubuhum, ini orang-orang yang bangun, mereka yang mengangkat pinggul mereka ni, sebelah kanan ni, rusuk ni, anil madaji', yakni daripada tempat-tempat tidur. Kata al-Imam Muhalli bi firashiha li salatihim bil laili tahajjudan, untuk mereka bangun untuk melakukan solat tahajud, kata maknanya bangun malam lah untuk solat tahajud. Yad'una rabbahum khaufan, ini mereka ini minta kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut, min iqabihi, daripada azab seksa, wa tama'an, mereka tamak fi rahmatihi, mereka tamak untuk mendapatkan rahmat Allah. Nampak kita sebut tadi kan, mereka bangun untuk nak buat amal malam, mereka bangun untuk nak buat solat-solat malam, tapi mereka harapkan apa? Mereka wa tama'an, kata Imam Al-Mahalli rahimahullah ta'ala, fi rahmatihi, mereka tamak, mereka nakkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni infakkan pada Allah, yatasaddaquna, mana menginfakkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, yakni mereka tak ada seorang pun yang tahu apa yang disembunyikan kepada mereka, jazaan bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka lakukan, balasan yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada mereka. Maknanya tak ada orang tahulah berapa banyak
berapa banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada dia, apa yang Allah nak bagi pada dia, dengan sebab mereka ni bangun untuk melakukan amal-amal saleh, seperti mana yang Nabi SAW sebutkan tadi. Maka itulah pintu-pintu kebaikan yang Nabi sebutkan, ialah puasa, kemudian sedekah, kemudian bangun malam. Kemudian kata Nabi, summa qala, kata Nabi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamih. Kata Nabi, nak tak aku bagi tahu pada kamu wahai Muaz, bi ra'sil amri, ra'si ni kepala, maknanya apa panggil ra'si, kepala, punca. Maknanya sesuatu urusan itu, sesuatu perkara itu, dia itu adalah punca dia. Kamu kena ambil yang itu dulu. Yang itu dulu. Aku nak bagi tahu ra'sil amri, itulah dia punya kepala dia, punca dia, dia punya ketua dia. Paling atas sekali lah. Wa amudihi, tiang-tiang dia. Wa zirwati sanamihi, dia punya kemuncak dia. Qultu, kata Muaz bin Jabal, bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, aku nak, kata Muaz bin Jabal. Kata Nabi, qala ra'sul amri al-Islam. Makna punca ataupun paling atas sekali urusan, sesuatu urusan itu mesti Islam. Apa dia? Mesti dalam kalimah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu yang paling dipanggil sebagai ra'sul amri. Nak buat apa-apa pun mesti dia masuk Islam dahulu. Maksudnya apa saja yang dia buat bagi nak dapatkan pahala itu, mesti dia Islam dulu. Al-Islam, rujuk pada Islam dulu. Wa amuduhu as-salah, tiang-tiang dia adalah salat. Sebab tu as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang-tiang agama. Makna tiang-tiang ni kena jaga. Kepala dia kita dah tahu dah Islam, tiang-tiang dia itu adalah salat. Jaga salat kita dengan betul. Wa zirwatu sanamihi al-jihadu, dan dia punya kemuncaknya, kata Nabi, dia punya bonggol-bonggol kan, dia punya bonggol-bonggol ni kemuncak dia ni adalah al-jihadu, iaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita tengok dari hadis riwayat Imam Bukhari, Abdullah bin Mas'ud, saya pernah sebut hadis ni dulu, bila mana Abdullah bin Mas'ud disebutkan pada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah? Nabi sebut yang pertama sekali ialah as-salatu ala waqtiha, solat di dalam waktunya, ataupun solat pada waktunya, masuk waktu solat. Kemudian kata Nabi, yang keduanya adalah birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu. Ini merangkumi semua, merangkumi hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi yang ketiga ni ialah wa zirwatu sanamihi, dia punya kemuncak ataupun dia punya bonggol-bonggol dia, al-jihadu, iaitu jihad. Jadi kita himpunkan semua itu, itulah sebenarnya kita dapat menyelamatkan diri daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Summa qala, kemudian Nabi kata lagi, ala ukhbiruka bimilaki atau bimalaki dzalika kulli. Nak tak aku bagi tahu pada kamu wahai Muaz, yakni satu benda yang boleh menguatkan kamu buat ni, benda ni boleh kuatkan kamu. Maknanya benda ni kalau kamu buat betul-betul, benda ni akan menyebabkan keseluruhannya kamu boleh jadi kuat, hebatlah. Maknanya kalau kamu buat benda ni, ataupun nak tak aku bagi tahu pada kamu dengan sesuatu perkara yang bila mana kamu jaga, kamu buat, perkara itu boleh menjadi kuat, ataupun apa yang kita sebutkan tadi itu boleh menjadi mudah untuk kita lakukan. Qultu bala ya Rasulullah, kata Nabi, kata Muaz bin Jabal, ya ya Rasulullah, aku nak. Maka kata Nabi, kata Muaz bin Jabal, fa akhadha bilisanihi, Nabi keluarkan lidah dia, ambil lidah dia. Maksudnya Nabi keluarkan lidah dia lah, Nabi keluarkan lidah dia, Nabi tunjukkan lidah dia. Summa qala, kata Nabi, kuffa alaika hadha, tahan oleh kamu akan ini. Nabi tunjukkan kepada lidah dia ini. Maksudnya dalam hadis ini, sambungan daripada yang awal tadi, perkara yang boleh menguatkan tadi, kesemua-semua tadi yang kita boleh buat tadi tu, dengan sebab lidah kita ni saja. Dengan sebab lidah ni kita jaga baik-baik, insya-Allah kita boleh buat semua. Kadang lidah kita ni tak jaga dengan betul. Sebab apa lidah tak jaga dengan betul? Sebab hati kita kotor. Hati kita kotor. Lidah kita ni bila kita cakap kotor, itu menunjukkan bahawa hati kita kotor. Sebab itu kata Nabi, dalam jasad manusia ini ada seketul daging. Bila baik daging itu, maka seluruhnya akan baik. Bila buruk ataupun rosak daging itu, maka seluruhnya akan rosak.
Ala wahyal qalb, kata Nabi. Ketahuilah yang itu ialah hati. Kalau hati itu baik, maka mulut kita juga akan baik. Bila hati kita kotor, maka mulut kita juga akan kotor. Mulut kita ni yang melambangkan kita punya percakapan. Mulut kita ni yang melambangkan kita punya hati. Orang mungkin tak nampak hati kita sebab dia duduk dalam. Tapi bila mana kita melontarkan perkataan yang buruk, itu menunjukkan hati kita kotor. Bila hati kita kotor, macam mana nak mudah untuk kita buat benda-benda yang 5 yang asas tadi, rukun Islam? Dan macam mana kita nak buat tadi pintu-pintu kebaikan yang Nabi sebut, iaitu adalah puasa sunat, sedekah, sembahyang malam? Macam mana nak buat? Dan macam mana pula kita nak buat bila mana kita sebutkan tadi ra'sil amri, Islam itu kita pegang, solat itu kita jaga, jihad itu pun kita berjuang habis-habisan. Macam mana nak buat sekiranya hati kita kotor? Lisan saja, ni sebenarnya lisan saja yang menyebabkan bahawa kita kata kita jaga lisan, hati kita juga akan bersih. La yastaqimu imanu abrin hatta yastaqima qalbu, wa la yastaqima qalbu hatta yastaqima lisanuhu, kata Nabi SAW. Tidak cantik dan tidak lurus hati ataupun iman seseorang itu sehingga cantiklah apa yang ada dalam hatinya, dan tidak cantik dan tidak lurus hati seseorang itu sehingga cantiklah apa yang dipertuturkan, diperkatakan, yang dikeluarkan daripada lidah dia. Kalau lidahnya kata bersih, lidahnya kata yang baik-baik, maka hatinya juga baik. Sebab itu bila mana yang ini satu benda yang sangat besar lah, dia punya kemuncak dia ialah Nabi keluarkan lidah. Nabi kata kuffa alaika hadha, maka tahan oleh kamu akan lidah ni, jaga lidah kamu ni, jaga lidah ni, jaga lidah kamu ini supaya tidak melakukan benda-benda yang kotor atau benda-benda yang buruk. Sebab tu Nabi kata kalau tak ada benda nak cakap, diam saja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Atau tak ada perkataan yang baik, aw liyasmut, maka kamu diam lebih baik. Dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan man yatawakkalli, dalam hadis Bukhari ataupun dalam hadis yang lain, man yatmanli, siapa yang boleh menjaminkan untuk aku bima baina lihyaihi wa rijlaihi, apa yang ada di antara dua celah kakinya, yakni baina lihyai, daripada dua dagu dia ni, yakni lidah lah. Apa yang ada baina lihyaihi, yakni apa yang dia boleh jamin apa yang ada di tulang dua dagu ni, yakni lidah. Wa rijlaihi, iaitu dan dua celahan kangkang dia, iaitu kemaluan. Yakni Nabi nak sebutkan baina lihyaihi wa rijlaihi, siapa yang boleh jamin kepada aku ataupun untuk aku, dia boleh jaga lidah dia dan juga kemaluan dia, atawakkal lahu bil jannah, aku jamin untuk dia syurga. Subhanallah, ini satu benda yang benda kita perlu faham baik. Kalau kita mampu jaga lidah kita, jaga kemaluan kita, maka Nabi akan jamin kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni satu benda yang Nabi nak bagi tahu kepada kita. Kan? Sebab tu kalau kita faham baik-baik, kita jaga lidah kita, maka itu satu jalan yang terbaik untuk kita boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kemudian kata Muaz bin Jabal, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bik. Dia kata, wahai Nabi Allah, sungguhnya adakah kami ni, ataupun sesungguhnya benar-benar kami ini akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kami cakap? Adakah kami ni akan dipertanggungjawab dengan apa yang kami sebut ni? Dia bertanya pada Nabi lah. Dia kata, ya Rasulullah, apa yang kami sebut-sebut ni selama ni, adakah besok di akhirat kami akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kami cakap ni, apa yang kami sebut ni? Faqala, kata Nabi SAW, sakilatka ummuk. Nabi kata sakilatka ni maksudnya macam beratlah engkau, rugilah engkau, macam itulah lebih kurang. Ummuk, beratlah engkau, ataupun mudah-mudahan disebutkan di sini, mudah-mudahan mak engkau kehilangan engkau. Ya, sakilatka ummuk, maksud dia mudah-mudahan mak engkau kehilangan engkau lah. Kita maksudnya dalam bahasa kita ni, rugilah engkau, lebih kurang gitulah. Sebab yang ni bukan satu doa, bukan Nabi doakan supaya mak dia hilang dia, bukan. Ini bukan jumlah doa, ataupun ini bukan satu bentuk doa Nabi kepada Muaz, bukan. Yang ini dikira macam budaya. Orang Arab ni kadang-kadang kalau dia nak cakap sesuatu, kalau dia benda terkejut ke bagai apa semua, dia panggil wailak. Wailak ni mana? Celaka engkau. Lebih kurang gitu.
Sebab kita tak boleh nak hukum dengan budaya orang lain kalau kita tak faham budaya orang tu. Contohnya macam kita duduk di KL, tiba-tiba kita pergi ke tempat utara, contoh kita kan. Dia pun kata pada kita, kalau orang utara biasa orang panggil sebut dajjal. Kata dajjal kau katakan. Kita mungkin tak faham budaya mereka, kita kata dia ni kurang ajarnya. Kita akan sebut begitu kan. Tapi bagi orang yang faham budaya begitu, mereka akan kata biasa je. Kalau pergi ke Pantai Timur, perkataan bodoh tu biasa bagi mereka. Kan? Bodoh. Dia lebih kurang budaya yang ada pada mereka tu, kita tak boleh nak hukumkan benda tu sebab kita tak join mereka. Lebih kurang gitulah maksud daripada yang Nabi sebutkan, sakilat ka ummuk. Mudah-mudahan moga-moga mak kau hilang kau lah. Maksudnya lebih kurang gitu. Itu kira macam bukan doa, tetapi itu kira macam budaya mereka. Budaya orang Arab. Kata Nabi, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mereka manusia ini akan terjerumus masuk ke dalam neraka Allah ala wujuhihim, iaitu dengan muka-muka mereka. Maksudnya sama ada dihempapkan muka mereka masuk ke dalam neraka ataupun diheret muka mereka ini masuk ke dalam neraka. Ini bahasa ni menunjukkan bahawa satu benda azab yang Nabi katakan bahawa mereka akan masuk dengan diheret wajah mereka masuk ataupun dihempap wajah mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, au ala manakhirihim, ataupun dengan hidung-hidung mereka. Maknanya samalah, hidung dengan muka ni sama. Duduk satu tempat kan. Sama ada mereka dihempapkan dengan muka mereka masuk dalam neraka ataupun diheret muka mereka dalam api neraka Allah. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan dengan apa yang mereka melainkan dengan perbuatan lisan-lisan mereka ataupun dengan perkataan-perkataan mereka. Kalau perkataan mereka baik, baiklah mereka. Kan? Kalau perkataan mereka buruk, buruklah mereka. Itu yang kita tahu bahawa bila mana perkataan ataupun lisan ataupun lidah ini kita bercakap dengan percakapan yang baik, maka rupanya lidah ini akan tarik kita masuk ke dalam syurga Allah. Tapi kalau lidah kita ini bercakap dengan percakapan yang buruk, maka lidah kita ini akan masuk ke dalam neraka Allah. Sebab esok di hari akhirat, dalam surah Yasin biasa kita baca kan, dalam surah Yasin ayat 65 kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Hari itu Allah akan kuncikan mulut-mulut mereka. Allah akan membenarkan tangan-tangan untuk berbicara, bercakap. Kaki-kaki menjadi saksi dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kita tak boleh nak tipu lagi dah. Mungkin dalam dunia ni kita boleh tipu, tapi dalam akhirat, di akhirat besok kita tak boleh tipu depan Allah. Sebab apa? Mereka ni semua akan bersuara, akan bercakap. Mata kita melihat benda yang buruk, mata kita melihat benda yang maksiat, maka Allah benarkan mata untuk bercakap. Kita yang duduk dekat situ tak boleh halang mata untuk bercakap. Telinga kita dengar benda yang tak baik, kita tak boleh halang telinga untuk bercakap, bersaksi di hadapan Allah. Kaki kita berjalan ke tempat yang buruk, ke tempat maksiat, maka kita pun tak boleh menghalang kaki kita untuk bercakap di hadapan Allah. Lidah kita bercakap benda yang buruk, kita pun tak boleh halang lidah kita untuk bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah, semuanya akan berkata-kata benar. Jadi kesimpulan daripada hadis yang kita bacakan ini, kita pun tahu bila mana Muaz bin Jabal menceritakan dan bertanyakan kepada Nabi, akhbirni bi'amalin, bagi tahu aku ya Rasulullah, amalan yang boleh bawa masukkan aku ke dalam syurga Allah dan menjauhkan aku daripada neraka Allah. Nabi kata yang pertama ialah jaga 5 rukun ni. 5 rukun Islam ni jaga. Kita jaga kalimah syahadah kita, solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita jaga. Kemudian kata Nabi, buat perkara-perkara sunat pula, seperti mana puasa sunat, seperti mana sedekah, seperti mana bangun malam, kerana itu juga adalah satu jalan kebaikan yang boleh menujukan kepada jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pegang betul-betul Islam, solat kita jaga, dan jihad juga, maknanya bersungguh-sungguh dalam jihad kita, sama ada kita berjihad fi sabilillah menentang kufar ataupun jihad melawan hawa nafsu kita, termasuk juga dalam bab jihad. Dan kata Nabi, satu benda yang kuat kamu boleh buat bila mana kamu jaga lidah kamu ini, supaya benda itu tidak akan menyebabkan kamu lemah untuk melakukan amal-amal kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi jaga lidah, kata Nabi, kuffa alaika hadha, maka jaga, tahanlah oleh kamu akan lidah ini daripada melakukan benda-benda yang tak baik ataupun boleh mengguris hati orang, boleh menceritakan umpatan, boleh memfitnah orang, boleh menipu. Jaga lidah kamu ini, supaya bila mana kamu jaga lidah, hati kamu bersih,
Bila hati kamu bersih, kamu boleh melakukan amal-amal saleh yang lain. Sebab lidah juga akan dipertanggungjawabkan esok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Habis hadis yang ke-29, itu hadis Imam Nawawi rahimahullahu taala, itu hadis 40. Mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya dan juga tuan-tuan. Terima kasihlah yang menonton, yang memberikan perhatian pada saya pada video kita ini, dan juga boleh share insya-Allah pada sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan dapatlah sikit pahala pada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan walaupun telah kita meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah letakkan kita di dalam kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan sekaligus Allah menghimpunkan kita semula di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya secukuplah sekadar itu dulu. Terima kasih berikan perhatian pada saya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, dengan berkat dan rahmat-Mu, hai Allah, lindungilah kami daripada wabak yang berbahaya ini ya Allah. Jauhkanlah kami daripada wabak yang berbahaya ini ya Allah. Janganlah kami, peliharalah kami daripada wabak yang berbahaya ini ya Allah. Dengan rahmat dan keberkatan-Mu, wahai Allah, maka keangkatlah wabak ini secepatnya mungkin, wahai Allah. Khususnya di negeri kami Malaysia dan umat Islam, Kau peliharalah, wahai Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.